Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Intan Nurul Amirah binti Zulkifli. Agama berperanan penting dalam kehidupan seseorang individu untuk mendorong melakukan kebaikan serta motivasi dalam kehidupan seharian. Agama juga berfungsi sebagai pemangkin kepada pembangunan manusia serta asas kepada ketamadunan. Istilah agama berasal dari bahasa Sanskrit lalu masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Melayu Nusantara di bawah agama Hindu dan Buddha untuk menunjukkan sistem kepercayaan dan tata cara serta upacara agama Hindu dan Buddha tersebut. Menurut Harun Nasution, agama bererti pengakuan terhadap adanya kekuatan ghaib yang harus dipatuhi. Manakala Malik bin Nabi mengatakan bahawa fenomena beragama adalah universal yang selalu wujud dan sudah lama wujud sebagai perwatakan kehidupan manusia dari mereka yang sangat primitif sehingga sudah memiliki peradaban yang tinggi. Justru pemikiran agama adalah mustahil akan berakhir kerana ia merupakan kecenderungan paling tinggi dalam fitrah manusia. Masa hadapan agama adalah tidak terbatas, malah ia akan berterusan dan berkekalan hingga berperanan penting secara menyeluruh. Secara umumnya, agama amat penting dalam kehidupan moden kini, walaupun telah banyak muncul ajaran seperti modernisme, liberalisme, sekularisme dan sebagainya kerana agama merupakan fitrah manusia sejak azali, walaupun kecanggihan teknologi melebihi dari segala elemen dalam kehidupan manusia pada masa kini. Seterusnya, permasalahan kajian. Dunia moden zaman kini telah merakamkan keadaan manusia yang berhadapan dengan pelbagai cabaran dari segi akidah, syariah, akhlak dan moral yang dipengaruhi oleh aspek pemikiran dan jiwa. Antaranya, serangan pemikiran yang menyeleweng daripada asas Islam sebenar seperti doktrin pluralisme, liberalisme, feminisme dan aliran pemikiran yang salah. Selain itu, serangan pemikiran ini juga wujud sekali dengan pelbagai ajaran sesat yang mampu merosakkan akidah seseorang. Dunia hari ini sedang menghadapi penyakit moral dan akhlak yang amat kronik. Manusia kini semakin lalai dengan pelbagai hiburan dan pengaruh buruk yang terutamanya mudah didapati dan disebar melalui teknologi seperti media sosial sehingga hilangnya sifat nilai murni seseorang. Manusia juga semakin hilang sifat malu melakukan perkara-perkara di luar norma kehidupan dan tabi'i. Selain itu, berleluasanya sikap perkauman dan permusuhan dalam masyarakat yang mana perkara ini merupakan salah satu punca berlakunya pergaduhan sesama masyarakat. Saya akan membentangkan permasalahan kajian. Jadi, Islam di zaman moden ini berhadapan dengan pelbagai cabaran, sama ada luaran maupun dalaman. Masyarakat Islam berdepan dengan dilema dan kecelaruan budaya yang mana mempengaruhi pemikiran mereka dalam situasi untuk mempertahankan tradisi atau melakukan perubahan modernisasi. Terdapat banyak perkara yang perlu dihadapi oleh umat kini, antaranya ialah budaya hedonisme. Hedonisme merupakan pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Ia juga berkait dengan sikap suka berhibur, suka kepada hiburan sehingga boleh melalaikan seseorang dari tujuan utama mereka diutuskan di atas muka bumi. Selain itu, terdapat banyak juga pemikiran-pemikiran baru yang mengganggu umat Islam kini yang mana sekiranya pemikiran-pemikiran ini tidak dikawal, ia mampu merosakkan akidah umat Islam. Seperti yang kita tahu, tanpa pegangan akidah yang kukuh akan menyebabkan sesiapa sahaja mudah diresapi dengan serangan pemikiran yang dilancarkan ke atas umat Islam. Jadi oleh sebab itu, corak kehidupan dan budaya umat Islam dikritik kerana tidak selari dengan kehendak modernisasi yang mana umat Islam dikatakan perlu mengikut budaya barat untuk turut sama berada dalam kelompok bangsa maju tersebut. Jika tidak, umat Islam akan terus dipandang sebagai masyarakat kelas ketiga yang mempunyai mentaliti yang rendah. Seterusnya adalah persoalan kajian berkaitan dengan kajian kepentingan agama di dalam dunia moden. Yang pertama, adakah agama memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai sebuah negara yang maju dan harmoni? Persoalan yang kedua, bagaimanakah agama dapat membentuk peribadi yang baik di dalam diri seseorang? Manakala persoalan yang ketiga pula adalah, adakah ilmu dan penerangan agama sangat relevan untuk diutamakan pada masa kini? Kita pergi pula kepada objektif kajian dalam kajian kepentingan agama dalam dunia moden ini. Objektif yang pertama adalah bagi menerapkan nilai agama di dalam diri setiap manusia kerana ia merupakan sebuah alat yang mendorong kepada persepaduan kaum dan masyarakat. Objektif yang kedua pula ialah bagi mengetahui punca hilangnya nilai-nilai murni di dalam diri seseorang. Dan akhir sekali, objektif yang ketiga adalah bagi memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa keutamaan
agama merupakan suatu perkara yang perlu diterapkan di dalam setiap aspek dan tindakan. Baiklah, antara kepentingan dalam kajian ini ialah bertujuan untuk memberikan penjelasan yang kukuh berkenaan dengan peranan ataupun kepentingan agama dalam dunia moden dan dapat memberi kefahaman kepada semua masyarakat betapa pentingnya agama dalam kehidupan kita. Agama adalah suatu pegangan yang harus ada dalam diri setiap manusia. Tanpa agama, kehidupan manusia akan mula runtuh. Peranan agama yang paling berpengaruh adalah dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan manusia. Pegangan agama juga boleh menjadi asas kepada ketamadunan serta latar budaya dalam sesebuah masyarakat. Sehubungan dengan itu, kajian ini juga penting untuk membentuk pandangan seseorang berkaitan dengan perilaku dan tindakan mereka dalam kehidupan. Perkara ini dapat dilihat dan dikenalpasti dari segi pertuturan dan gaya hidup seseorang manusia. Selain itu, agama memainkan peranan yang penting dalam membentuk pandangan dunia tentang kehidupan manusia serta dapat mendatangkan ketenangan dan keamanan dalam kalangan manusia sehinggakan agama dijadikan sebagai sumber kekuatan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan keselamatan. Lebih-lebih lagi, dunia kini berhadapan dengan banyak perpecahan dan penyelewengan. Contohnya, Islam kini selalu dikaitkan dengan keganasan dan berlakunya usaha untuk memodernasikan Islam. Agama Islam amat melarang umatnya untuk memulakan suatu peperangan dan perlu menyelesaikan masalah dengan aman. Akhir sekali, agama sememangnya penting dalam diri manusia sejak dulu lagi. Tanpa pegangan agama yang kukuh boleh menyebabkan sesiapa sahaja diserang oleh pemikiran yang dilancarkan ke atas umat manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat memandang berat pemikiran-pemikiran dari Barat yang cuba mengganggu ketenteraman umat Islam. Hal ini kerana sekiranya pemikiran-pemikiran ini tidak dikawal, ia akan merosakkan akidah dalam diri manusia kerana akidah berfungsi sebagai tonggak seluruh perancangan hidup manusia. Baiklah, saya meneruskan pembentangan ini. Pada batasan kajian, agama sangat berpengaruh dalam kehidupan individu dan juga kehidupan masyarakat. Agama sebagai pengatur dan petunjuk arah kehidupan manusia serta agama juga dapat membangkitkan kebahagiaan batin seseorang yang paling sempurna dan juga perasaan takut. Penting terhadap seseorang individu untuk menganut agama dan mempunyai kepercayaan dalam kehidupan harian. Menurut Toynbee, dalam agama, keseluruhan kepribadian manusia terlibat antara satu sama lain. Antaranya ialah dari segi emosional, moral dan juga kejiwaan. Pengajaran Islam tidak akan ketinggalan kerana ia sentiasa dapat seiring dengan zaman. Terdapat beberapa aspek yang perlu difahamkan, antaranya ialah dari segi sosial, ekonomi dan juga politik. Islam pada zaman kini kebanyakannya dipengaruhi oleh budaya Barat yang dikatakan budaya yang moden dan juga maju. Akan tetapi sebenarnya banyak yang menimbulkan kesusahan kepada seluruh umat Islam dan juga seluruh umat Islam dalam dunia. Selain itu, terdapat juga ajaran yang terpesong akibat tekanan untuk memajukan Islam. Pentingnya agama supaya setiap individu tidak terpesong kepada ajaran sesat. Selain itu juga, agama dapat memberikan keharmonian dan juga kejayaan kepada manusia. Gambaran besar dapat dilihat dalam kehidupan umat Islam yang mempunyai kepercayaan dan mengamalkan tradisi intelek dan juga rohani walaupun di mana cabaran besar yang harus dipikul pada zaman sekular ini. Elizabeth Nottingham telah mendefinisikan secara gambaran mengenai agama, iaitu gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana, malah agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama juga dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna, walaupun perhatian tertuju kepadanya, adanya suatu dunia yang tidak dapat dilihat seperti akhirat. Bahkan agama dapat membentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat supernatural. Selain itu, agama juga memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia terhadap dirinya sendiri dan juga hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya agama, ia dapat memberi impak yang positif dalam perilaku kehidupan seharian.
Secara psikologi pula, agama dapat berfungsi sebagai motif dalam diri seseorang dan motif pembentuk kata hati. Akan tetapi, agama melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan seharian di alam dunia. Di dalam Penguin Dictionary of Religion 1970, agama ditakrifkan sebagai suatu istilah umum yang dipakai untuk menggambarkan semua konsep tentang kepercayaan kepada ilah dan keberadaan spiritual yang lain. Takrifan bagi agama juga hampir sama dengan Britannica Consis Encyclopedia, iaitu hubungan manusia kepada Allah atau ilah-ilah atau apa sahaja yang dianggap suci atau dalam beberapa hal yang supernatural. Menurut pandangan Karl Marx pula, beliau mendefinisikan agama adalah suatu vitamin untuk masyarakat yang tertindas, bahkan agama adalah candu bagi masyarakat. Tetapi, lain pula maksud agama yang ditafsirkan oleh Sigmund Freud dalam New Introductory Lectures on Psychoanalysis mengatakan bahawa agama adalah ilusi dan menarik kekuatannya dari fakta bahawa ia berasal dari keinginan-keinginan manusia. Dan yang terakhir sekali, menurut Bertrand Russell, beliau berpendapat bahawa agama adalah sesuatu yang terbawa atau tertinggal dari masa kanak-kanak dari pengetahuan kita. Agama akan lenyap ketika kita menyesuaikan penalaran dan ilmu pengetahuan sebagai panduan kita. Menurut Mulyadi 2016 dalam kajiannya iaitu Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan mendapati bahawa agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang mempunyai norma-normanya yang tertentu. Lebih-lebih lagi, agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perkara ataupun aktiviti dalam kehidupan mereka. Ini kerana perbuatan yang dihasilkan oleh mereka, iaitu manusia dengan berlatar belakangkan keyakinan agama, dianggap mempunyai unsur kesucian, ketaatan dan juga kepatuhan. Seterusnya, berdasarkan pernyataan dalam Jalaluddin 2005, mereka menyatakan bahawa segala bentuk simbol agama, mukjizat dan upacara ritual memainkan peranan yang signifikan dalam pembentukan sistem nilai dalam diri seseorang manusia. Ringkasnya, mereka mendapati bahawa agama berperanan dalam membentuk sistem nilai diri manusia. Tambahan pula, menurut Profesor Dr. Hamka, agama juga berfungsi sebagai penghalang, iaitu menghalang manusia daripada mengikut hawa nafsu. Contohnya, marah dan menghalang manusia daripada perkataan yang keji serta akhlak yang tidak beradab. Selanjutnya, menurut Masyitah Sulaiman 2018 dalam kajiannya, iaitu pengetahuan dan kefahaman agama dalam kalangan belia Melayu. Beliau berpendapat bahawa agama merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia. Justru, pengetahuan seseorang dalam aspek keagamaan yang dianuti telah menjadi asas kepada kefahaman amalan agama secara praktikal dan komitmen seseorang terhadap agama. Oleh hal yang demikian, pengetahuan dan kefahaman agama sangat penting sebagai asas dalam keberkesanan pelaksanaan ibadah dalam Islam. Selain itu, menurut Safiq Mukhlis 2009, beliau berpendapat pula bahawa agama mempunyai pengaruh dan dampak yang besar ke atas nilai, perasaan, pemikiran, sikap dan tingkah laku manusia secara peribadi dan kehidupan manusia secara keseluruhannya. Seterusnya, metodologi kajian. Terdapat 3 kaedah yang digunakan dalam kajian ini. Yang pertama iaitu penggunaan internet. Maklumat yang terdapat di dalam internet sangatlah banyak dan jelas bagi mengetahui tentang agama di dalam dunia moden ini. Kaedah yang kedua iaitu borang soal selidik. Daripada borang soal selidik itu, kami dapat mengumpul pandangan dan pendapat daripada orang ramai. Kaedah yang ketiga iaitu perbincangan secara alamiah dengan ahli kumpulan. Perbincangan ini dapat berkongsi maklumat sesama ahli kumpulan. Hal ini kerana setiap ahli kumpulan telah membuat penyelidikan dan membaca buku-buku tentang agama di dalam dunia moden ini. Data kajian. Kami telah melakukan soal selidik tentang kepentingan agama dalam dunia moden. Terdapat 36 responden telah mengisi borang soal selidik tersebut yang diedarkan melalui WhatsApp dan Telegram.
Borang soal selidik ini diedarkan kepada semua golongan termasuklah pelajar. Berdasarkan soal selidik tersebut, terdapat ramai responden yang bersetuju bahawa pegangan agama dalam dunia moden ini mempengaruhi kehidupan seseorang. Hal ini kerana pegangan agama akan menentukan kita untuk melakukan perkara yang lebih baik atau buruk. Terdapat 91.7% responden bersetuju bahawa mematuhi peraturan agama mestilah sepanjang masa. Hal ini kerana agama adalah keutamaan yang perlu diterapkan dalam diri seseorang. Seramai 77.8% mengatakan sangat setuju bahawa kepentingan beragama pada zaman moden ini dapat mengukuhkan nilai integrasi antara manusia, terutamanya dalam pembentukan nilai etika dan kepimpinan yang lebih baik. Sebagai penutup, dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahawa agama pada era kini memberi banyak kepentingan dan pengaruhnya, terutama sekali apabila hidup di dunia yang serba moden dan bermasyarakat. Yang pertama, agama diperlukan di dalam kehidupan seseorang manusia sebagai penunjuk arah bagi meneruskan kehidupan seharian. Selain itu, peranan agama amat berpengaruh dalam memberi motivasi dan menyedarkan seseorang untuk sentiasa berlaku baik. Seterusnya, agama penting dalam memberi kesedaran jiwa dan menjadi dasar motivasi seseorang itu untuk terus menjalankan kehidupan. Kepentingan agama pada zaman moden ini amatlah perlu dititik beratkan dalam membina keyakinan manusia seiring dengan realiti kehidupan dan peradaban mereka yang bervariasi. Nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat moden kini telah dipaparkan dengan fokus utamanya adalah untuk mengukuhkan lagi integrasi antara manusia dan pembentukan nilai etika dan kepimpinan yang lebih baik. Akhir sekali, pada era modernisasi ini, agama memainkan peranan yang penting sebagai pedoman hidup seharian untuk menyatukan satu masyarakat yang majmuk. Itu sahaja, terima kasih.